Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat petang. Okey, so hari ini kita akan sambung Kita akan sambung dengan kita punya uh, kita akan sambung dengan kita punya kelas. Okey, hari ini saya akan cover teori je dulu. Macam biasa, saya still akan record kita punya kelas. So, kalau nak refer nanti boleh refer lah. Alright. Uh, Mana presenter? Okay, so untuk hari ini kita akan sambung dengan kita punya topik yang seterusnya untuk dynamic routing. So kita akan sambung dengan apa yang kita panggil OSPF, Open Shortest Path First. Salah satu routing protokol dalam dynamic routing. Okay, sebelum ni awak dah belajar RIP. Okay, awak dah belajar RIP. Kemudian yang kedua ni adalah OSPF dan yang terakhir nanti kita akan cover EIGRP. Okay, so kita ada 3 untuk dynamic, 1 yang static. Okay, minggu depan saya akan bagi awak punya worksheet yang pertama. Okay, sebelum ni kita buat exercise kan. Okay, so untuk minggu depan saya akan bagi worksheet yang pertama untuk awak buatlah. Dia akan cover static routing dan juga RIP. And worksheet yang kedua nanti kita akan tengok EGRP dan OSPF. Okay, untuk cover router and router punya configuration semester ni. Okay. Okay, so untuk OSPF ni kita akan tengok macam mana kita apa tu OSPF. Ada 4 slide untuk OSPF ni. Tapi kita akan cover 3 sebab satu tu will be IPv6. Okay, so IPv6 tu saya tak tekankan sangat untuk awak. Yang penting awak faham konsep IPv4. So IPv6 tu dia lebih kurang implementation as IPv4. Okay, so single area OSPF production. So kita akan tengok apa tu OSPF, apa tu OSPF version 2 and apa tu OSPF version 3. In secara ringkas, okay, OSPF version 2 is for IPv4, OSPF version 3 is for IPv6. Okay, so kalau ada soalan, apakah perbezaan antara OSPF version 2 and OSPF version 3? OSPF version 2 is for IPv4, OSPF version 3 is for IPv6. Okay, so objektif ni saya skip. So kita tengok karakteristik of OSPF. Okay, so the evolution of OSPF. Okay, OSPF is one of the interior gateway protocol. Sebelum ni kita ada tengok interior gateway protocol, kita tengok RIP version 2. Okay, kita dah buat minggu lepas RIP version 2. So untuk kita configure, kita run router RIP version 2, kemudian no auto summary, kemudian passive interface, kita define passive interface, kemudian baru kita define the network and the network ID, yang network yang kita nak declare lah dalam kita punya router. Okay, then another one is EIGRP di bawah kategori distant vector. So yang ni kita akan tengok the next following selepas habis OSPF. So dalam awak punya chapter sebenarnya dia cover OSPF dulu. So kita akan tengok OSPF. So OSPF version 2 is for IPv4, OSPF version 3 is for IPv6. Okay. So dia protokol ni di-develop in year 1998 and OSPF version 3 is developed in 1989 dan dia update in 2008 lah untuk IPv6. Okay, so why OSPF? Bila OSPF kita boleh pakai classless. Okay, dia lebih secure, scalable, fast and more efficient than other routing protocol. So kalau tanya saya personally pun, saya lebih suka guna OSPF masa buat routing protocol berbanding dengan routing protokol yang lain. Okay,
Tapi kalau setakat nak sambung satu ke dua router saja, pakai static lah. Static yang lebih mudah. Okey. So, apa yang ada dalam OSPF, nanti kita akan tengok, kita ada neighbor table, kita ada topology table dan kita ada routing table. Sebelum ni kita tengok static routing dan RIP, kita tengok routing table dia, show IP route, dan kita nampak yang apa yang ada dalam routing table tu. Tapi untuk OSPF, dia ada dua lagi table yang kita panggil. Yang pertama, dia punya OSPF show IP OSPF neighbor. Neighbor ni maksudnya, contoh ada satu router satu. So bila kita run show IP OSPF neighbor, dia akan show apa router dalam rangkaian tu yang bersambung dengan router contoh R1 yang kita connect juga, yang kita configure juga sebagai OSPF. So dia akan tunjuk dalam rangkaian tu apa router OSPF yang ada, yang kita panggil sebagai neighbor. Kemudian kita juga ada dia punya topology table. Dia akan tunjuk dalam database tu semua laluan OSPF lah antara satu router dengan router yang lain. Dia beza sikit dengan routing table. Kejap lagi kita tengok apa beza topology table and routing table. Okay, so seperti mana semua dynamic routing protocol, okay, seperti mana semua dynamic routing protocol untuk dia start, okay, untuk dia start update dia punya table, dia punya routing table or dia punya database table, okay, dia akan send, okay, dia akan send paket kepada router yang bersambung bersebelahan dengan dia. Okay. Kalau untuk OSPF, dia panggil hello packet lah. Okay. Kalau mungkin dalam DCP yang awak belajar, dia panggil discovery. Discovery packet dan sebagainya. Dia konsepnya sama. Konsepnya adalah hello packet ni dia akan send hello packet ni kepada router yang bersebelahan untuk tanya sama ada dia ada running OSPF ke tak. Kalau ada routing protokol yang sama, so dia akan change dia punya information. So apa yang dia akan change? Dia akan change database description punya information. Dia akan exchange link state punya information. Okay, dia akan request dulu, kemudian dia akan request untuk update, dan dia akan send acknowledgement. So untuk OSPF ni, kalau kita tengok dia punya slide yang awal tu, kita panggil link state routing protocol. Beza dengan RIP dan EIGRP, kita panggil distant vector. Distant vector tu berapa distance lah, berapa jauh dan laluan mana yang dia akan pergi. Kan slide RIP sebelum ni, dynamic routing sebelum ni. So untuk link state ni, dia akan tentukan dia punya link tu apa status dia, apa state dia. Okay, untuk OSPF. So, sekejap lagi kita tengok. Okay, so what is link state operation? Okay, if a neighbor is present, okay, contoh kita ambil R2 ni, if a neighbor is present, so dia punya neighbor dia adalah R1 dan R5. The OSPF enable router attempt to establish a neighbor agency with that neighbor. Neighbor agency tu maksudnya dia akan cuba cari jiran yang bersebelahan dengan dia untuk dia send hello packet ni. Kan warna purple ni kan? So dia akan send hello packet dengan router yang bersebelahan dengan dia. Untuk dia establish connection, untuk dia tanya router tu, are you using the same protocol as me? Kalau ya, nanti dia akan change dia punya information. Okay, so this is the first state of the OSPF. Ni kalau kita punya network, so setiap router ni dia akan bertukar information between that router. Then the next operation is it will exchange the link state advertisement. LSA stand for link state advertisement.
LSA contain the state and cost of each directly connected link. Apa maksud dia? Kalau kita tengok kat sini, tadi punya slide, color purple ni, dia ada network ID kan? Setiap sambungan ni dia ada dia punya network ID dia. Kalau kita tengok the next slide, dia ada tambahan. Awak tengok sini 20, sini 10, sini 2, sini 5, sini 2, sini 20. That is the cost of each link. Cost of each link tu maksudnya kalau dia lalu kat sini, dia mungkinlah nak bagi awak mudah faham. Contoh laluan daripada R1 ni pergi R2 mungkin jarak je 20 meter katakan. So 20 tu mungkin mewakili 20 meter. Dia ada metrik dia yang sendirilah. Okey, tapi nak mudahkan awak faham, kita ambil contoh katakan 20 tu mewakili 20 meter. Okey, 10 ni mewakili 10 meter. 5 ni mewakili 5 meter. So router flood dia LSA to the adjacent neighbor. So router ni dia akan hantar maklumat kepada contoh R1 ni dia hantar ke R2 bahawa daripada R1 nak pergi R2 dia punya kos dia adalah 20. Daripada R1 nak pergi R4 kos dia adalah 20 juga. Daripada R1 nak ke R3 kos dia adalah 5. So dia akan send that information to each of the router. Each of the router kita panggil adjacent neighbor lah, router yang bersebelahan dengan dia. Okay, so adjacent neighbor receive the LSA, immediately flood the LSA to the other directly connected neighbor. Okay, the adjacent neighbor receive the LSA, immediately will flood the LSA to the directly connected neighbor. So contoh R1 dia bersambung dengan R2 kan. So R2 ni hantar dekat R1, daripada R2 nak pergi R1 dia punya kos dia adalah 20. So R1 terima maklumat ni, dia akan hantar maklumat ni, dia akan forward maklumat ni daripada R2 nak ke R1 dia adalah kos dia adalah 20. So dia akan hantar contoh ke R3 ataupun R4. So daripada R4 ni kita tahu nak pergi ke R1 20, daripada R1 nak pergi ke R2 lagi 20. So dia akan simpan semua maklumat tu dalam dia punya database table, topologi table dia. Berbanding dengan distant vector dia hanya tahu network yang bersambung dengan dia je. So selepas daripada tu dia akan forward ke the next router dan dia punya neighbor. So neighbor tu yang akan forward sendiri. Tapi untuk konsep OSPF, starting je router akan send dia punya hello packet dan dia akan share the information. So router akan terima semua information berkenaan dengan rangkaian yang berhubung keseluruhan. So daripada R1 ni nak pergi R5, dia tahu nak lalu ikut R2 pergi R5 ke nak pergi ikut R1, R4 pergi R5. So kalau kita tengok kat sini, kalau ikutkan kos dia sama. Kan? 20, 10. Yang ni 20, 10. So either one. Dia akan pilih. Either one. Tapi let's say yang ni 20, yang ni 20, yang ni 10, yang ni katakan 5 ataupun 8. So dia akan pilih R1 lalu R4 pergi R5. Okay, dia akan pilih the shortest path. So that's why dia perlukan maklumat kos laluan ni untuk OSPF ni. Alright. So this is the table. Daripada table ni yang dia akan simpan semua maklumat berkenaan dengan laluan dan kos dalam dia punya topology table. Okay. Build the topology table based on the received LSA. This database eventually hold all the information about the topology of the network. Then it will execute the shortest path first algorithm. SPF stand for shortest path first. Maksudnya, mana laluan yang paling pendek, dia akan ikut laluan tu. Right. So, apa yang ada dalam topology table? Okay, this one. So, let's say
daripada router R1. Okey, daripada router R1, uh, kat sini network yang di belakang dia adalah 10.1.0.0 kan. Kemudian 2.0 ni pun directly connected dengan dia, 3.0 ni pun directly connected dengan dia, 4.0 ni pun directly connected dengan dia. So, information 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 ni dia tak masukkan dalam ni lah sebab directly connected dengan dia. So, dia akan start dengan this one, 5, 6, okay, 7 mana? 5, 6, mana 7? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay. So dia akan tengok daripada R1 nak pergi ke 10.5.0.0. So laluan mana yang paling cepat, dia akan ikut laluan ni lah. R1 pergi R2. So dia punya cost adalah 22. Kenapa 22? 20 tambah dengan 2 yang ada kat belakang ni. Baru dia sampai kat network belakang ni. So 22. So dia pergi ke 10.6.0.0. So kita cari 10.6.0.0, dia duduk dekat belakang R3 ni. So dia punya path dia 5 campur 2. So 7. So samalah 7.0, 8.0, 9.0. So dia akan ikut laluan dia. So kalau kita tengok yang terakhir 11.0 yang ni. Okay. So kalau ikut sini, apa shortest path dia? Shortest path dia boleh lalu ikut R1, R2, R5. Dia juga boleh ikut R1, R4, R5. Tapi kenapa dia ikut R1, R3, R4, R5? Kerana daripada R1 pergi R3 hanya 5. Daripada R3 pergi R4, 10. So, kalau dia terus daripada R1 pergi R4, kos dia 20. Tapi kos ni 5 dan 10. So, dia akan ikut laluan ni. R1, R3, R4 dan kemudian dia pergi R5. So, that's why dia punya kos dia adalah 27. Berbanding kalau dia ikut R1, R4, R5, dia akan tambah lagi 5. Dia akan jadi 32. So, that is how open shortest path first algorithm work. Dia punya protokol OSPF. Okay. Alright. So, untuk OSPF, kita ada apa yang kita panggil single area OSPF and multi area OSPF. Okay. Untuk semester ni, kita akan concentrate on single area OSPF. Okay. Biasanya, untuk single area, kita akan pakai area kosong. Area kosong tu the first area lah. Bila kita ada multi area, kita akan ada banyak nombor lah. Tapi walau bagaimanapun, dia still akan ada area kosong. Area kosong ni kira macam dia punya backbone, dia punya base. Okay? Daripada base tu, dia akan sambung pergi area yang lain. So, kalau single area, all the connection akan duduk dalam satu area ni je lah. Tapi kalau multi area, okay, kita akan ada this area will act as single area, area 1. Area kosong will act as single area. Area 51 will act as single area. Kemudian, router yang berada di tengah-tengah antara setiap area tu, dia akan bertindak sebagai apa yang kita panggil area boundary router. Dia akan connect between the area. Yang tu kita kena buat configuration yang lain lah. Tapi untuk semester ni, kita akan concentrate dulu pada single area. Sem 5 nanti kita akan masuk pada multi area. Multi area dia akan melibatkan one sekali lah. Okay. Untuk single area, biasanya kita concentrate kat local area network. Okay. Bila multi area ni, kita akan tengok pada wide area network sekali. Okay. So, yang ni saya tak explain banyak sangat untuk multi area supaya saya tak nak awak confuse. Dah lah baru masuk kelas fizikal minggu ni. Lepas tu, hari ni dah protokol yang ketiga. Kan, static, RIP, ni OSPF. Nanti nak masuk EJRP. So, kita cover 4 ni je untuk routing protokol.
Itu belum masuk apa yang awak belajar dengan Cik Napi lagi. Kan? Dengan Cik Napi, VLAN kan? VLAN, inter-VLAN, apa lagi? SSH untuk remote lah kan? Untuk remote masuk dalam awak punya router and switch tu kan? So, sebelum ni, okay, sebelum kita pergi further, saya just nak tahulah. Masa level 3 dulu, okay, masa level 3 dulu, masa awak belajar network, more on surface ataupun awak ada masuk ke dalam packet tracer, awak ada configure the real router and switch ke tak ada packet tracer. Tapi basic configuration lah kan. Sambungan antara router, switch, local area network biasa lah kan. Okay. So, kalau ikutkan ada banyak jugalah benda yang kita nak sampaikan. Cuma sama ada awak boleh absorb atau tak je. Okay. Kalau ikutkan minggu ni adalah minggu ke? Minggu ni adalah minggu ke-11. Okay. Awak ada 18 minggu. So ada minggu ni 11, awak ada 7 minggu lagi sebelum final exam. Okay. Saya target minggu ni OSPF. Minggu depan kita akan buat, saya macam nak cover EJRP dulu teori. Kemudian kita akan masuk 12. Okay, minggu ke-13 tu kita akan habiskan exercise dan lab untuk EJRP dan OSPF. 12, 13. Minggu ke-14 tu Word 14, 15, 16, 17, 18. So ada lebih kurang 4 ke 5 minggu. Time tu kita akan cover ujian lah, benda semua sebelum the real final exam. So, kena sabar lah sebelum cuti awak bulan 2 ni. Okay. Nak tak nak kena lalu juga. Bukan saja ni je, bukan saja Cik Napi je. Ada banyak benda lagi lah, PTA apa semua kan. So, yang penting, okay, ni sebelum saya sambung slide yang penting, tak faham, jumpa pengajar awak. Jumpa pengajar, tanya, why? Sebab saya takut nanti awak terkejut pada final exam. Okay, kita plan final exam amali, kita akan gabung semua subjek buat satu final exam. Maksudnya, dalam final exam tu, ada router and routing, ada security dalam tu, ada server configuration dalam tu, ada network maintenance dalam tu, ada Linux dalam tu. Kita akan simulate the final exam as if you are really working in the industry. Okay, bila awak kerja, awak akan jumpa semua benda tu duduk dalam satu environment yang awak perlu buat semua. So, final exam awak, kita plan, kita akan simulate that environment. So, awak perlu buat configure server, awak perlu buat itulah AD, DHCP, DNS. Dalam masa yang sama, akan ada router, akan ada switch yang awak perlu connect dan perlu configure supaya the whole network tu berfungsi. Plannya macam itulah. Kadang-kadang apa yang kita rancang tak semestinya jadi. Tapi itu plan asalnya. Bergantung kepada hujung semester nanti, tahap kefahaman awak setiap subjek macam mana. Okay? Dan the most important thing, bila benda tu kita gabung semua topik tu kan, benda yang paling penting adalah awak perlu faham awak punya IP addressing. Awak perlu faham awak punya subnetting. Awak kantoi kat IP addressing, kantoi kat subnetting, the whole network tu tak berfungsi. Sebab tu saya bagi assignment yang pertama tu, kira IP, buat subnet, supaya awak faham macam mana nak calculate and use that IP address.
Kalau ikutkan daripada SEM 1, SEM 2, SEM 3 kat LP belajar benda tu kan. So masuk kat sini dia macam revision sikit lah. SEM depan awak masuk SEM 5 pun awal semester kita akan start balik dengan IP addressing. Setiap SEM, saya rasa setiap subjek pengajar awak start dengan IP addressing. Awak masuk kelas server Cik Syam pun, Cik Syam cerita pasal IP addressing. Why? Sebab kita kena faham kita punya IP addressing. Contoh saya bagi paling mudah. Awak on awak punya PC, awak dapat IP 169.254. something. Itu IP apa? What is that IP? 169.254. something kat belakang. Tu IP apa? Sebagai seorang student network dan awak akan bekerja dalam bidang rangkaian selepas ni, once awak nampak je IP tu, awak tahu apa masalah dia. What is 169.254? Belakang tu kita tak kisah, yang penting IP kat depan. Tu IP apa? Tak ingat? Saya tanya sebab apa? Sebab student SEM 5 pun kita tanya soalan yang sama tak boleh jawab. Awak belajar benda tu daripada semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5 pun kita revise benda yang sama. Apa tu 169.254. something? Okay, ingat saya cerita sekarang, so kemungkinan saya boleh jadikan soalan tu sebagai soalan final. Tak kisahlah SEM ni ke, SEM depan ke, subjek apa pun, kita boleh pick that question, jadikan sebagai soalan ujian ke. 169.254 adalah IP yang awak punya operating system yang akan bagi kepada awak punya device lah, IP address. Sebab bila kita setkan kita punya IP address kepada automatic ataupun DHCP dan awak punya PC ataupun awak punya client tak dapat IP daripada DHCP server, okay, secara automatik window ataupun operation system tu akan bagi IP. Apa nama IP dia? Kita panggil dia punya short form dia APIPA. APIPA. APIPA tu adalah satu organisasi yang define IP address tu lah. Okay. Why dia bagi IP 169 tu? Sebab bila kita set IP secara automatik, dia akan request. Kan ni pun kita tengok dia request, kalau router pun dia akan buat discovery, dia akan request. Sama juga awak punya IP tu bila kita set auto, dia akan request daripada DHCP server yang ada dalam network untuk bagi IP kat dia. Once dia tak jumpa DHCP server tu, Windows sendiri yang akan bagi IP kepada device tersebut lah. Dan IP yang dia akan bagi adalah 169.254. something. Once awak jumpa je IP address awak adalah 169.254, kita tahu yang device tu menggunakan DHCP, bukan static IP. And DHCP is not working. Why DHCP is not working? Kalau DHCP tu berfungsi, awak punya device akan dapat IP daripada DHCP server. Ataupun DHCP server, dia punya list, kan awak belajar configure DHCP kan? Dah belajar ke belum? Belum. Dah. Tapi masa level 3 belajar service DHCP kan? Install service DHCP kan masa level 3. So DHCP dia akan bagi IP kepada client. Kita panggil list. So kalau list dia penuh, dia dah tak boleh bagi IP kat client. So client tak akan dapat IP. So client akan diberi IP oleh Windows. Once awak nampak je IP 169.254 tu bermaksud DHCP awak sama ada IP dia dah habis, list dia dah habis ataupun DHCP server awak tak berfungsi. So, bila orang tanya, kenapa dapat 169? Sebab kita tak dapat IP daripada DHCP server. So, Windows sendiri yang akan bagi IP. Boleh off tak? Boleh off. Kena masuk dalam registry, kita boleh off part untuk APIPA tu. So, once kita off, awak punya PC tak akan dapat IP lah.
DHCP server kalau tak boleh nak bagi IP, Windows sendiri pun tak akan bagi IP, so dia tak akan ada IP yang assign kat dia lah. Okay, so part tu kena faham. Kena tahu jelas kelas A, kelas B, kelas C, walaupun kita dah classless, tapi still lagi dia punya basic tu kena tahulah. Okay, subnetting, default subnet and custom yang kita buat slash 26, 27, 28, 30. So part tu kena tahu juga. Sebab tu saya bagi tugasan yang pertama. Sebab tu tugasan yang pertama tu saya suruh tulis tangan. Sebab kalau printed, awak ada 13 kelas ni, 13 lagi kelas sana. Mungkin, okay, mungkin awak buat sendiri semua. Mungkin juga separuh buat, separuh lagi reprint. Tukar muka depan. Kan? Saya tak ada masalah. Saya still akan marking. Tapi the effect will be kat awak balik. Bila kita buat, kita selalu buat, kita faham dan kita nampak. Okay? Saya macam ni. Dia punya melirik dia panjang. Okay, kita sambung. Alright. So, single area, this is multi area. Link change impact local area only. So, walaupun dia multi area, apa-apa perubahan yang berlaku dalam setiap area tu, dia hanya impact dalam area tu sendirilah. Okay, tapi yang ni kita akan tengok kemudian lah untuk multi area. Kita akan concentrate kat single area. Okay, so this is the first slide. Kita ada 3 slide. So, saya nak habiskan ke ketiga-tiga sampai configuration. Sekarang ni teori je, so awak tak nampak sangat. So kita akan habiskan, kita akan sambung the next slide. Okay, alright. Okay, so kita sambung. Part yang header apa semua ni saya skip sebab saya tak nak awak confuse. Sekarang ni saya target adalah awak faham protokol, awak tahu macam mana nak configure. Okay, so part apa yang ada dalam paket apa semua ni saya skip dulu supaya tak memeningkan awak nak menghafal macam-macam benda. Okay, sekarang ni saya target awak faham protokol dulu. Okay, so tapi yang ni kena tahulah. Okay, OSPF packet dia ada hello file, hello packet ni adalah untuk macam saya cakap tadi discovery. Okay, discover neighbor and build agency between them. Dia akan send hello packet ataupun discovery packet dan dia akan connect dengan dia neighbor untuk establish connection. Kemudian kita panggil DVD, database description, check database synchronization between router. So dia akan check database apa yang ada dalam information yang ada pada satu router akan di-share dengan router yang lain. Sebab tu setiap router dia tahu semua network yang keseluruhan network yang bersambung dengan dia dan dia tahu laluan mana yang dia nak pilih. Sebab dia dah berkongsi, dia dah check for database synchronization. Dia dah synchronize dia punya information dalam setiap router. Then dia akan buat link state request, link state update and link state acknowledgement. So LSA ni dia akan request untuk tanya ada apa-apa perubahan yang ada dekat dia yang yang ada dekat neighbor dia tapi tak ada dekat dia. So neighbor dia kata memang ada perubahan berlaku dalam network, so dia akan send link state update kepada neighbor tu lah untuk bagi perubahan yang dimasukkan dalam database tu. So kemudian dia the neighbor will send acknowledgement bagi tahu that another neighbor yang dia dah terima update tu lah. So itu yang berlaku dalam router untuk OSPF. Okay, dia ada hello packet,
dia ada database description, punya information untuk database synchronization. Kemudian dia ada LSA update, LSA request, LSA update, and LSA acknowledgement. Okay, so hello packet, yang ni saya dah explain tadi, so saya lajukan sikit. And this is the packet pun saya akan lajukan. Okay. Nah, ni yang saya cakap tadi. So, dia akan send hello packet. Hello, my router ID is 172.16.5.1. Is there anyone else on this link? So, dia akan send multicast to 224.0.0.5. Okay, 224 ni, kalau kita belajar IP class, kita ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D dan kelas E. Okay, kita biasa pakai sampai kelas C. So, kelas D will start at 224. Sebab tu, kat sini, dia akan send multicast to 224.0.0.5. 224.0.0.5 is reserve multicast for, kalau tak silap saya, OSPF dan EGRP pun pakai benda yang sama. Multicast IP yang sama. So nanti kita double confirm lah untuk EGRP. Tapi OSPF dia akan pakai 224.0.0.5. So bila kita set multicast 224.0.0.5 is a multicast for hello packet to router. Okay. So bila dia send multicast, kalau ada router yang ada connected dengan dia dalam link tu, so router tu akan send balik, hello, my router ID is 172.16.5.2 and here is my neighbor list. Ni apa yang dia buat ni, dia share information of dia punya database untuk dia synchronize antara R2 punya database dengan R1 punya database. Lepas tu kalau kita tengok tadi, dia ada hello packet, dia ada database synchronization, kemudian kalau ada update, dia akan request, update and dia akan buat acknowledgement. So, yang tu yang berlaku kat sini. Okay. Dan neighbor agency, dia boleh buat two-way, either two-way state or kita setkan router ID. Okay. Kalau secara default, network tu yang akan tentukan the router, which one has the highest priority dan sebagainya. Tapi kita juga boleh set priority pada router-router tu. Okay, so bila kita set priority, dia akan pilih the default priority yang untuk dia change information dan sebagainya lah. Okay, so this is DR stand for default router, BDR stand for backup default router. Macam itulah. Okay, so bila dia buat agency between neighbor, so kita ada berapa device? 1, 2, 3, 4, 5 and kita ada satu switch. So dia punya calculation is N dalam kurungan N tolak 1 bahagi 2. So N ni is the number of router. So 5 dalam kurungan 5 tolak 1 adalah 4. 5 kali 4 bahagi 2. So dia akan ada 10 sambungan agency between the router lah. Okay, so yang ni jarang kita tanya. Tapi just information untuk awak lah. Macam saya cakap, untuk awak, level awak biasanya kita akan concentrate kat macam mana kita nak configure that router with this protocol. Tapi konsep teori dia still lagi kena tahulah. Okay. So this is database synchronization. Ni apa yang dia buat. Okay. So tadi kita cakap pasal router ID. So untuk setiap router ni kita boleh configure setiap router ni dengan dia punya ID. Okay, untuk OSPF. So untuk OSPF, kita akan setkan router OSPF, kemudian number ni terpulang.
Okay, number ni terpulang. Uh, boleh letak 10, boleh letak 1, boleh letak 2, boleh letak 3. So, this is the router ID. Router ID for this OSPF process. Okay. Output has been altered to display the command we use. Okay. So, kalau kita nak tambah kat sini, RID, so kita akan statekan which one is the highest priority. So, satu ni akan jadi the highest priority, yang ni akan jadi priority kedua, yang ni akan jadi priority ketiga. Tapi biasanya, kita tak jarang set RID ni. Okay, biasanya kita biar dia default, biar protokol tu sendiri yang akan setkan priority. Tapi kita boleh define jugalah, tak ada masalah. So bila kita set, kita akan set router OSPF 10, kemudian router ID 111 untuk router 1 lah. Kemudian untuk router 2, kita boleh set router OSPF 10. This group number ni kena sama. Contoh router 1, kita set router OSPF 10. Router 2 pun kena set router OSPF 10. Kalau kita set router 2, router OSPF 1, dia dah dikira sebagai walaupun protokol yang sama, tapi dia group yang lain. So nanti dia tak akan jumpa. Okay. Dan interface loopback adalah untuk kita addkan loopback. So kalau kita nak setkan IP address, kita boleh set IP address pada interface tu. So yang part 2 ni dia tak banyak, more on macam mana dia communicate. Okay, untuk slide yang ketiga ni is more on configuration. Okay, slide yang ketiga ni yang kita akan buat amali nanti. Okay. Petang-petang belajar teori pula, mata dah makin layu, baru lepas makan, duduk dalam aircon. Okay, ni last. Okay, kemudian kejap lagi saya bagi awak punya muka depan untuk assignment yang hari tu. Okay. So macam mana kita nak configure single area OSPF? So apa yang kita akan buat adalah, nampak macam sama kan? So untuk OSPF, kita kena start dengan router OSPF, then this is the OSPF punya ID. Kita panggil OSPF ID. Kalau satu, satu. Semua router kena satu. Kalau semua router awak pakai 10, so semua router yang awak configure tu kena 10. Kalau tidak, nanti dia tak jumpa. Protokol dia tak matching. Okay. Then, sebelum kita define network, sebab yang ni dia pergi step by step. Tapi saya suka ringkaskan supaya awak boleh compare dengan RIP hari tu. RIP, kita buat apa? Router RIP version 2, no outer summary, kemudian passive interface kan? Kita define passive interface. Untuk OSPF pun, kita perlu define passive interface. Okay? Contoh sebab saya rekod, saya masuk dekat sinilah. Saya annotate kejap. Okay, kita annotate. Let's say kita ada satu router, kita ada dua router, okay. Kita ada satu lagi router, dan kita sambung, okay. Dan kita ada network kat belakang dia. Tak ada network kat belakang dia, katakan warna hitam. Ada satu, tak ada dua, kita ada tiga katakan. So yang ni A, yang ni B, yang ni C. Okay, so katakan this one is router R
1. Okay. Kalau kita tengok RIP hari tu, passive interface adalah interface yang connected dengan network yang selepas daripada network tu tak ada sambungan ke mana-mana router. Betul. So, the passive interface adalah yang kat belakang ni lah. Yang kat belakang ni, yang kat belakang ni, yang kat belakang ni. Okay. So, untuk kita declare, saya off annotate, saya onkan notepad. Okay, kita share dulu notepad. Okay, so kalau ikutkan dia punya command router OSPF 10. Okay, sebelum kita define dia punya network, kita boleh terus define passive interface. Dia punya gigabit Ethernet. Berapa? Katakan G0/0. So kita define passive interface kat belakang. Kemudian baru kita masuk dengan dia punya network. Okay, so network ni adalah, kalau kita tengok kat sini, ni adalah network yang bersambung dengan dia. Sama konsep macam RIP. Beza static dengan dynamic. Kalau static, kita ada satu router, kita ada satu router, kita ada satu router. Contoh ni R1, R2, R3. Okay. Okay, kita ada network, kita ada network lah. Ni A, B, C. Kalau R1, okay, kalau static, kita kena declare IP route. Okay, network yang kita nak pergi. Kita kena declare network ni. Kita kena declare network ni. Kita kena declare ni. 3 ni. Kita kena declare. Yang ni directly connected, yang ni directly connected, yang ni directly connected. So 3 ni je yang tak perlu declare. Yang 3 ni semua perlu declare. Kan? IP route, apa network ID dia, apa subnet mask dia, apa next hop IP or exit interface. Itu untuk static. Kalau RIP, kalau dynamic, okay, kalau dynamic, tak kisahlah RIP ke, ERP ke, OSPF ke, kita hanya declare pada router tu apa yang bersambung dengan dia je. Okay, kalau ada 3 connection yang bersambung dengan dia, 3 ni kita declare. Kalau ada 2 kita declare. Ni ada 3 kan? 1, 2, 3. So 3 kita akan declare. So kita declare macam mana? Kita declare network. Kalau untuk RIP, kita hanya declare router RIP version 2, no auto summary, kemudian passive interface, apa-apa, kemudian kita terus network, masuk dia punya network ID 172.16.1.0. Kemudian ada 3.0 dan 192.168.10.4. So ini je untuk RIP. Tapi untuk OSPF, kita perlu masuk subnet mask dia. Tapi inverted subnet mask kita panggil wildcard mask. Kita masukkan yang ID, kemudian kat belakang ni sepatutnya subnet mask, tapi kita panggil wildcard. Wildcard tu
adalah inverted SunNet mask. Kenapa inverted? Kita cuba tengok 0.0.0.255. Ini kalau kita invert, dia adalah 255.255.255.0. Tapi bila jadi kita jadikan dia wildcard, dia akan jadi 0.0.0.255. So untuk SPF, kita kena masukkan wildcard dia. Kemudian kat belakang kena masuk area dia. Okey. Tapi untuk single area OSPF, kita akan stick with area kosong. Tak masuk area ni, dia akan naik invalid command. Sebab untuk OSPF, kena ada area. Okay, default area is area kosong, the base area. Tapi bila awak masuk mati area nanti, boleh masuk area 1, area 2, area 51 ke apa benda. Tapi untuk SAM ni, untuk single area is area kosong. Okay, so untuk router OSPF, dia punya command dia simple. Dia punya command dia adalah start dengan router OSPF, kemudian passive interface pada router tu, yang mana yang passive interface kita kena identify. Kemudian dia punya network ID, contoh network ID. Kemudian dia punya wildcard mask. Kemudian dia punya area. Okay. Kalau ada 3, 3 lah. Kalau ada 4, 4 lah. Kalau ada 1 je connection, tapi tak mungkin 1 lah. Dia ada network yang ada kat belakang, dia akan ada network yang kat depan kan. So at least dia akan ada 2. So this is how we configure OSPF. So selepas kita dah configure, seperti mana-mana routing protokol, kita kena configure 2 router. Seperti mana-mana routing protokol, kita kena configure 2 router, baru dia punya routing protokol akan kita jumpa. Kita run show IP route nanti. Bila kita run show IP route, baru kita akan jumpa router OSPF punya protokol. Okay, baru protokol OSPF tu kita akan jumpa pada kedua-dua router. Dan hanya router yang kita configure dengan OSPF sahaja yang kita akan nampak lah. Router yang kita tak configure, dia akan nampak L dan C itu saja. Directly connected tu sahaja yang kita akan nampak. Okay. So, kita tengok sama sikit. This is apa yang kita panggil sebagai router OSPF lah. Okay. Dan assign interface area with quad 0. Quad 0 ni macam default punya SunNet mask. Tapi nanti saya confirmkan balik sebab kita jarang pakai untuk OSPF ni, quad 0 ni. Okay, nanti saya confirmkan balik. Apa tu quad 0 ni? Masa kita buat exercise untuk OSPF. Okay. By default, OSPF message are forward out all OSPF enable interface. So, apa kegunaan passive interface? Saya dah explain masa RIP hari tu. So, untuk OSPF pun kita akan apply benda yang sama. Nanti EIGRP pun kita akan apply benda yang sama. Dynamic routing protocol macam mana pun kena add passive interface. Boleh tak kalau tak nak add passive interface? Boleh, tak ada masalah. Tapi awak akan dapat, sekejap mana handphone saya kan? Saya tak kat telefon tadi. Tak ni. Ni. Sekejap
sorry. Kena habis sikit. Okay, so semua dynamic routing protocol kena configure passive interface. Kalau tak, dia akan flood network tu. Okay, kalau tak dia akan flood network tu. Kenapa saya tak nampak? Saya share ke tak? Share. Okay. Okay, so macam mana kita nak configure passive interface? Dia sama macam kita configure router lah. Okay, sama macam kita configure. Kenapa saya tak nampak? Apalah, harap-harap slide ni muncul kat skrin. Kalau tak, nanti saya rakam yang besok punya. Okay, so sama je. Router OSPF, passive interface, gigabit Ethernet, kosong. So, RIP ke, EJRP ke, OSPF ke, kita perlu configure passive interface. So, nanti dalam lab nanti, kita akan tengok macam mana kita buat. So, cost metric ni, saya tak terang hari ni, sebab nanti awak tak nampak, bila kita buat amali nanti, kita buat exercise nanti, baru kita akan nampak dalam ni, dia punya cost metric dan sebagainya. Okay, so part ni saya skip dulu untuk teori. Okay, untuk OSPF sebenarnya kita boleh adjust dia punya cost, kita boleh adjust dia punya bandwidth, dia punya MTU apa semua kita boleh adjust. Okay, tapi yang ni kita akan tengok dalam kita punya exercise. So macam mana kita nak verify lepas kita dah configure? So kalau kita run show IP OSPF neighbor, dia akan tunjuk neighbor ID neighbor yang bersambungan dengan router tu. Okay, kalau router 1, so tadi dalam contoh slide ni router 1 adalah router ID dia 1111 kan. So dia punya neighbor dia adalah 333 dengan 222. Kalau kita tak assign router ID, dia akan display kat sini R3 dan R2. So itu adalah neighbor untuk router R1. Kalau ada banyak neighbor, banyaklah list yang akan keluar kat sini. Okay, so apa IP address dia, so apa interface yang connected dengan router tu, semua dia akan show. So this is show IP OSPF neighbor. So bila dalam ujian ke, dalam exercise ke, kita nak buktikan yang awak punya OSPF tu berjaya, selain daripada show IP route, kita akan display ni. So kita akan tengok betul tak OSPF tu berjaya. Kalau tak berjaya, awak run show IP OSPF neighbor, dia tak naik kat sini. Okay, dia tak naik kat sini. Okay. Then show OSPF protocol, so kita run show IP protocol, dia akan tunjuk protokol apa yang tengah running dan dikonfigure pada router tersebut. So kalau kita configure OSPF, dia akan naik routing protocol is OSPF, OSPF ID dia apa? Kalau ada dua routing protocol, okey. Nanti sekarang ni kita cover OSPF minggu ni. Kemudian minggu depan saya akan cover EIGRP. Okey. Kemudian kita akan tengok macam mana kita nak communicate. Sebelum ni saya cakap RIP hanya boleh communicate dengan RIP, static dengan static, OSPF dengan OSPF, EIGRP dengan EIGRP. Okey. Tapi kita ada satu command yang kita panggil router redistribute. Maksudnya, kalau kita ada router 1 tu OSPF, okay, router 2, kita ada router 1, router 2, router 3 katakan. So, site sebelah router 1 ni,
kita guna OSPF. So router 1 dan router 2 tu menggunakan OSPF protokol. Kemudian site router 3 tu menggunakan ERGRP. So router 3 kita akan configure dengan ERGRP, router 2 kita akan configure dengan ERGRP. So untuk router 1 boleh communicate dengan router 3. Router 2 tu kena configure supaya dia boleh translate OSPF dan EGRP. Baru protokol yang ada site yang sebelah OSPF tu boleh communicate dengan protokol yang ada sebelah EGRP. Kita boleh pakai RIP, kita boleh pakai OSPF, kita boleh pakai EGRP. So yang tu kita akan tengok last. Okay. So untuk verify OSPF process information, show IP OSPF, so dia akan tunjuk semua OSPF punya information. Okay. This is IPv6. So IPv6 ni kita akan skip. So dia lebih kurang sama je IPv4 dengan IPv6. So kita stop kat sini untuk OSPF punya teori. Saya tak nak panjang-panjang teori OSPF ni. Nanti apa dah 3:30 kan? Dah makin mengantuk. Okey, untuk minggu ni, kita akan proceed. Awak dah hold lama awak punya NetaCat. Baru buat chapter 1 je. Okay. So, kita akan sambung the next one. Kalau ikutkan, saya buka kejap Saya buka kejap. NetaCat Okay. So kalau kita tengok kelas awak kelas B kan. Okay. Kita baru selesai, tapi ada yang tak buat lagi pun ada. Kita baru selesai modul 1-3. Okay. Kita ada lagi modul 4, 7, 8, 10 untuk cover sebagai tugasan yang kedua. Tugasan yang kedua, kita nak mudahkan kerja awak, nak mudahkan kerja saya. So, untuk tugasan yang kedua, kita akan cover soalan yang ada dalam NetaCat. Saya dah print muka depan. So, saya akan bagi masa seminggu sehingga kelas hari Selasa minggu depan untuk awak completekan dua modul ni. Okey, dua modul ni. Minggu ni tak ada apa-apa exercise. Awak cuma perlu hantar tugasan yang pertama yang saya dah bagi lama sebelum awak lapor diri ni. So nanti kejap lagi saya pergi ambil muka depan, saya akan bagi kat awak. Saya akan bagi sekali muka depan untuk yang ni. So siapkan dulu. Once dah siap, awak buka awak punya NetaCat ni. View as student Saya view as student. Okay, awak buka awak punya NetaCat ni. Awak klik kat grade. Dia akan naik nama awak. So, awak klik kat klik kat keseluruhan grade ni. Kalau boleh view lah. Kalau tak boleh view, ni. Overview report. Sorry. So, nanti dia akan naik ni. User report. Okay, nanti dia akan naik markah. Markah yang untuk awak punya lah. Untuk awak punya, dia akan naik markah.
So kita akan cover 1, 2, 3 ni. 3 ni untuk subjek router and routing. 3 ni untuk subjek Encik Napi. Encik Napi kata dia belum buka. So bila dia nak buka, saya tak pasti. Tapi 1, 2, 3 ni kita akan jadikan sebagai tugasan 2. Siapa yang dah complete 1 hingga 3 ni, so boleh sambung 4, 7, 8 dan 10. Siapa yang tak complete lagi 1 hingga 3 ni, saya akan buka juga minggu ni. So awak kena completekan ke 3-3. Kemudian nanti print out dia punya result. Result yang ada markah untuk modul 1 hingga 3, modul 4 hingga 7, 8 hingga 10. Attach dengan muka depan tugasan dan hantar. Sekali 3-3. Itu akan jadi awak punya markah untuk tugasan yang kedua. Okey, itu akan jadi markah untuk awak punya tugasan yang kedua. Alright, so tugasan yang pertama dah siap, tinggal nak hantar. Tugasan yang kedua yang ni, so kita tinggal lab report. Okey, kejap lagi saya bawa kelas lain punya lab report sebagai contoh. So next following week, bila kita dah start untuk dah habis OSPF, bila saya bagi awak punya lab report, so kita akan buat, tak apalah, lab report tu saya bagi kemudian lah, nanti awak pening. Saya bagi muka depan untuk tugasan dulu. Okey, tugasan dulu. So awak akan ada 2 tugasan teori, 2 tugasan amali. 2 tugasan amali itu adalah awak punya lab report, dan awak akan ada 1 exam teori, 1 exam amali. Okey, dan nanti final exam lah. Alright. So ada apa soalan sebelum kita stop? Tak ada. Kalau tak ada ataupun kalau belum terfikir apa-apa soalan, tunggu kejap. Saya endkan dulu benda Allah ni. Stop sharing. So, saya stop dulu recording.